Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku-abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah. Alright. Okey, hari ni kita special lagi bang. Kita Ibanez Jam Junior. Tapi yang ini adalah versi edisi yang tiruan edisi yang tiruan. Jadi banyak juga yang ada dibuat kat gitar ni. Jadi untuk main job dia adalah kita tukar bridge. Jadi ini adalah bridge Gotoh 19960. Yang asal dia bridge under license OEM Feroz, tapi yang itu adalah jenis yang low quality. Jadi memang banyak masalah lah bang. Banyak gitar-gitar yang tiruan ni dia akan gunakan bridge itu sebab apa? Sebab murah dan dia boleh jual mahal, dia boleh dapat margin yang tinggi kan. Tapi macam mana pun gitar-gitar edisi ni sebenarnya dia ada banyak grade, dia ada grade dia kan. Macam yang ini grade dia bagus bang. Macam ini grade dia bagus. Kenapa saya kata bagus? Sebab yang ini dibuat dekat kilang. Yang ni dia buat dekat China Dekat belakang ni dia ada chop, ada tulis situ made in Korea. Actually dia tak ada made in Korea lah Dia punya base OEM dekat Indonesia sana. Dekat Korea tak ada Kenapa saya kata yang ni adalah edisi yang okey kan? Sebab gitar ni dibuat dekat kilang. So apa beza gitar yang dibuat dekat kilang dengan gitar yang dibuat dekat belakang rumah tu kan? Jadi biasanya gitar-gitar yang dibuat kat kilang ni memang diorang pakai mesin bang. Diorang pakai mesin dan diorang ni juga adalah kilang-kilang OEM yang buat gitar jenama lain. Sebenarnya gitar ni tak ada salah apa pun. Gitar ni okey je. Dia tak bersalah apa-apa pun. Dia pun tak tahu apa-apa kan. Cuma dia silap dia logo. Silap dia logo. Kalau lah dia letak logo kat sini, katalah apa nama ni, PAC kan. Okey, gitar sebiji Ibanez tapi dia tulis sini PAC dekat stock ni kan. Dia tak jadi gitar fake. Dia jadi gitar lain lah, gitar OEM brand sendiri kan. Tapi oleh sebab gitar ni dia buat dekat kilang yang tanpa authorized daripada Ibanez dan dia letak dia nama logo Ibanez ni, jadi itu yang menyebabkan gitar tu jadi gitar tiruan. Sebenarnya dia okey je bang. Tanya je okey je kan. So yang ni dibuat dekat mainland China sana. Tapi kalau nak beza dengan gitar yang dibuat dekat belakang rumah tu, dia letak logo Ibanez, yang itu yang paling banyak problem. Gitar jadi macam tu yang paling banyak problem. Dia sengit-sengit, semua handmade kan. Jadi yang itu yang ramai kawan-kawan kita confuse kan. Ada yang gitar okey, ada yang gitar tak okey, yang jenis jenama tiruan kan. Dia menggunakan cap dagangan orang lain. Jadi untuk yang ini kebanyakan yang saya jumpa lah mainland in China. Kalau yang Ibanez punya edisi memang okey lah kan, memang okey. Saya cakap macam ni bukanlah nak suruh beli yang fake tu, bukan saya tak galakkan. Saya cuma nak cerita dalam konteks gitar ni bukan dalam konteks education. Dan kalau secara education awareness, saya tak galakkan beli gitar yang apa nama dia, beli gitar yang menggunakan cap dagangan orang lain So memang dia punya body memang tak ada cacat bang. Memang dia punya neck dia semua okey kan. Memang cantik lah. Dia tak ada sengit, tak ada apa. Sebab gitar ni memang biasanya kilang-kilang yang dekat OEM China sana yang dia buat gitar yang macam ni memang okey lah dia buat kan. Tapi yang banyak yang tak okey kalau yang pattern Les Paul. Yang itu banyak yang tak okey. Tapi kalau dia macam ni okey kan. Daripada segi finishing, daripada segi fretboard dia apa semua. Tapi setup dia memang perui bang. Setup dia memang perui. Langsung tak bunyi.
Lepas tu dia punya bridge, okey, asalnya dia gunakan yang macam saya cakap tadi tu, Fred Ross OEM under license. Jadi memang owner pun mengadu lah, owner mengadu ada masalah gitar ni, dia tak boleh nak tuning dengan baik kan. Okay, so sekarang ni saya dah masukkan bridge gotoh ni. Cuma dia ada overspacing dekat sini, dia ada gap dekat sini. Jadi bila ada gap sini, ni perkara normal kalau gitar Ibanez. Sebab Ibanez dia ada bridge dia sendiri, iaitu H03 ataupun H02 ataupun Low Pro H ataupun H Pro kan. Dia ada sendiri punya cavity dia kan. So kalau Ibanez H0 tremolo, dia punya lebar dia 95mm. Jadi memang cavity dia memang suit lah, memang padan dengan dia punya size untuk Ibanez. Tapi kalau untuk Fred Ross tak sama, sebab Fred Ross dia kecil sikit. Fred Ross ni ataupun gotoh ni dia hampir sama, dia punya dimension dia iaitu 92mm. So 95 dengan 92 tu walaupun dia tak jauh, dia punya jarak dia, tapi bila kita letak dekat sini, spacing tu boleh nampak jauh. Sebab apa? Beza 3mm tu 1.5mm kanan, 1.5mm kiri. Kita kena kira macam tu kan. Jadi untuk case gitar ni dia kena dia punya spacing dia ada lopong sikit dekat sini. Tapi biasanya macam case gitar yang dulu, saya akan tutup dan saya akan spray balik semua. So tak nampak lah macam ada case gitar Ibanez S series baru ni, dia pakai Ibanez ZR tremolo, dan saya masukkan Fred Ross. Jadi Fred Ross tu kecil, jadi tapak tu jadi besar. Jadi saya saya touch up dia balik dan saya spray dia semua. So barulah nampak macam yang nampak cantik lah kan. Dia nampak tak ada overspacing sangat. Tapi macam case gitar ni saya buat ikut bajet owner lah So far as long boleh main, tak ada affected pada playability, so kita proceed lah kan. So ini dia punya tuning stability dia. Okey, kalau kita check dekat tuner, kalau kita check dekat tuner, alright, so saya pakai tuner Boss ni. Dia punya wire dia panjang sangat, patutnya kena pendek sikit kan. Okey, nampak tak?
Okey. 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 Dia sharp sikit. Okey, betul lah, betul. Dia lambat detect. Okey, so kita ulang balik E1. Okey, B. Okey, G. Sekali G ada sharp sikit je. Okey, D. Betul lah, G. Okey, G. Okey, D. Okey, A. Okey, E. Okey. So itulah dia tuning stability kan. So barulah sedap kita nak main, tak ada lagi-lagi, tak ada risau kan. Okey, kita try balik. Okey, sekarang ni saya pakai AM angle ni. Okay. Jadi apa nama ni, untuk gitar macam ni lah kan, saya dah buat fret leveling. Okey, saya dah buat fret leveling, saya dah buat full spec setup untuk gitar ni. Apa nama ni, asal dia punya fret dia ni memang agak teruk sikit lah, dia punya workmanship dia. Dia punya fret dia ada terangkat sana sini, kemungkinan besar tak di gam. Jadi macam biasa saya bubuh gam dekat tepi gap tu supaya dia masuk dalam nut slot tu, dan saya clamp dia. Lepas saya clamp dia tu dah okey kan, kita dah confident gam tu dah matang, baru kita buat fret leveling. Lepas tu kita buat fret crowning dan sebagainya lah. So dia punya fretboard dia pun saya dah gosok balik, nak bagi dia smooth kan, nak bagi dia smooth. Dan saya dah apply dengan minyak kayu jati tu. So dia nampak natural, dia nampak smooth kan, dia nampak lembut. Kalau kita tengok kat sini macam just nice je kan. Alright. Jadi itulah dia tuning stability dan playability yang gitar ni. Saya dah dapat achieve 0.75mm kali 1. So untuk gitar ni macam saya cakap tadi, saya dapat rasa feel dia memang dah macam RG betul lah. Ibanez RG betul, memang dah sama dah dia punya playability dia. Sebab apa? Sebab gitar ni kilang tu buat, yang China tu buat tu okey. Okey, banyak dia yang saya tengok memang daripada China tu memang okey lah dia buat. Cuma saya tak galakkan lah beli sebab dia gunakan cap dagangan orang lain. So macam tak best lah kita support barang tiruan kan. So hanya kerana satu logo ni rosak semua tanggapan orang kepada dia. Dan sebenarnya dia okey je kan. Jadi banyaklah yang saya tengok gitar-gitar yang under license Ibanez Jam Junior kan, OEM Indonesia sana. Dia menggunakan bridge yang sama dengan gitar cap dagangan tiruan ni. Sama je kan, playability pun sama juga. Kalau kita main tremolo bawah tu kan, kita dive je habis lagi semua. Itulah yang berlaku dekat gitar Ibanez Jam yang original under license tu. Itu yang saya tak faham kan, kenapa mereka masih menggunakan bridge yang macam tu. Dan sepatutnya gunalah terus macam A02 kan. A02 tu okey bang, kenapa diorang tak pakai yang bridge yang tu kan. Dia
punya chop Dimazio dekat pickup ni yang made in China punya memang cantik kan. Sama sebiji dia punya font dia dengan yang original memang sama. Maknanya kat sini dia punya quality machine tu bagus kan. Kalau nak compare dengan yang gitar fake yang buatan jiran tu kan, yang buat belakang rumah tu, memang kalau kita tengok sedikit kan, dengan besar, dengan tak tahulah nak cakap, memang kalau kita tengok memang dah tahulah itu memang tiruannya kan. Tapi yang macam ni, kalau yang mana tak tahu, memang dia akan ingat gitar ni gitar original. Sebab memang tak tumpah kan, saat ni tak tumpah, sama dia punya inlay fretboard ni floral kan. Okay, so walau macam mana pun saya tak galakkan lah beli. Sebab apa? Bukan apa, itu memang duit masing-masing. Cuma nak repair dia tu agak mahal lah, bergantung pada masalah gitar tu kan. Tapi masalah gitar yang macam ni, nombor satu memang tuning. Itu je masalah dia, tuning dengan fretworks, dengan dia punya setup dia. Itu je. Yang lain tu semua tu saya no comment lah ada yang okey, ada yang tak okey kan. Kalau yang buatan belakang rumah tu memang banyaknya tak okey. Belilah, ada alang-alang tu belilah yang original terus kan, yang ada license tu pun okey je kan. Right. So sebab apa? Sebab kalau ada nak set up tu pun memang kena set up balik, tapi dia minimizekan cost tu. Macam yang ni dah sampai kena tukar bridge, memang mahal lah bang kan. Bridge ni harga dia mahal kan. Okay, ada beberapa komen lah yang isu-isu yang lepas tu kan, gitar fake, gitar Ibanez putih tu. Macam ni, ada beberapa komen lah. Dia cakap, bro, lain kali tak boleh ambil lah bro gitar fake ni kan, rezeki tu ada je kat mana-mana. Okey lah, macam ni bang. Dia sebenarnya macam ni, bila orang telefon saya bagi tahu cakap nak datang kedai untuk hantar gitar, so saya kata okey lah, nak datang pukul berapa kan. So katalah nak datang besok, saya nak datang pukul 12 tengah hari. Okay, so okey lah, datang lah. Saya tanya gitar apa, okey, kata gitar Ibanez. Okey lah, Ibanez apa? Ibanez RG. Okey, RG. Sekali dia datang bawa gitar fake jadi bila orang tu dah datang, takkan saya nak allow balik kan. Orang tu datang daripada jauh, dia takkan saya nak, bang gitar fake ni saya tak buat, takkan saya nak cakap macam tu kan. Ataupun dalam WhatsApp tu takkan saya nak tanya dia, bang ni gitar fake ke gitar apa, macam tak best lah kan. Nanti orang tak, apa PAC ni kan. Kita tak nak lah macam tu kan. Kita ada etika kita kan. Jadi okey, tak apa, as long nak datang tu bawa gitar apa-apa, datang je, silakan kan. Saya welcome je kan. Jadi berdasarkan kes-kes yang berlaku baru-baru ni ataupun sebelum-sebelumnya, sebenarnya kes tu adalah kes terpencil kan. Dia bukan berlaku selalu pun. Macam owner gitar ni okey, owner yang sebelum-sebelum ni pun okey, tak ada masalah kan. Sebab mereka dah maklum, mereka dah tengok video-video saya. Jadi apa nama ni, sedikit sebanyak menimbulkan kesedaran. Kalau nak repair, ada kena bayar kos sekian-sekian. Kalau nak simpan, macam sayang pula kan, rugi kan. So baik aku repair. Dia macam tu. Okay, so sebut pasal soal rezeki pula kan. Dia macam ni lah bang, kita rezeki orang ni kita jangan masuk campur. Itu urusan Allah Ta'ala. Kita jangan tak payahlah bro, banyak gitar-gitar lain pun, owner lain yang gitar ori ramai lagi. Dia macam tu. Yang pakai gitar ori tu pun ada juga bang, yang sama macam tu bang. Dia punya perangai dia tu kan, ada juga bang. So macam ni lah. Apa nama ni, bukan semua pemilik gitar yang macam ni yang teruk kan. Banyaknya yang okey. Cuma yang segelintir tu kan, segelintir tu dia tak ada bajet, dan dia mengharapkan benda yang murah tapi dia nak quality result A. Tu memang tak dapat bang. Begitu. Lepas tu dia akan cakap, oh PAC mahal lah bang, mahal gila lah, 1000 lebih kot setup. Okey bang, macam ni bang. Bila orang tanya saya kan, bang berapa harga setup ni man, artinya seluruh hari nak tukar bridge berapa? Okey, saya pun sebut lah harga bridge sekian-sekian. Oh mahal lah PAC pun ni semua kan. Dia cakap macam tu. Sebenarnya yang saya cakap tu bukan harga saya, harga bridge ni bang. Kan. Bang nak tukar pickup Dimazio berapa bang? Apa nama ni, nak tukar AMG berapa? Saya cakap lah, dua pickup tu pun dah dekat 1000. Saya cakap kan, 800, 900 macam tu kan. Weh, bapak mahal lah. Dia macam tu. Dia akan chop saya ni mas. Sebenarnya saya sebut harga benda yang dia nak beli tu. So kenapa dia cakap orang tu mahal? Sebab apa? Sebab tu yang saya cakap tadi. Biasanya orang yang banyak komplain ni, orang yang kekurangan bajet tapi dia nak A. Ni minta maaf saya cakap lah. Saya cakap ni atas kapasiti saya sebagai seorang repairman. Dan apabila saya cerita benda ni, so barulah sahabat-sahabat tahu, oh rupanya ada perangai orang macam ni kan.
Kalau saya tak cerita mungkin ada yang tak tahu kan. So saya ceritalah. Tapi untuk kes gitar ni lain kan. Bang, berapa bang nak tukar bridge? Okay, saya pun cakap harga ni semua. Okay, harga bridge tu. Oh, okay. Dia kata. Lepas tu upah pasang. So upah pasang tu okay. Dia kata, so dia agree, so kita proceed. So tak ada masalah dekat situ. Dia yang masalah bila orang dia tak ada bajet tapi dia nak barang yang A, lepas tu dia nak quality A, lepas tu dia kata kita mahal. Sedangkan kita ni cerita pasal harga pick up, belum cerita pasal workmanship lagi. So harap dapat sahabat-sahabat semua faham lah. Orang tanya macam katalah orang ni kata, aku malas lah nak repair kat dia ni, mahal lah, dia kata macam tu kan. Apa yang kau buat? Tukar bridge tu semua 1,500 kot. Bang, bridge saja 1,000. Bukan untung masuk ke poket saya bang. Bridge saja 1,000 ataupun 700 macam gotoh ni kan. Macam tu. So dia tak adil lah macam tu kan. Saya cakap macam ni sebab saya ada dengar cerita dekat belakang-belakang kan. Jadi macam tak best lah macam tu. Saya pun yang seorang yang repairman ni kan, kita ada kos kita ada masa kita kan. So apa yang customer bayar tu adalah bayar masa saya dan bayar upah saya. So fair lah kan. Mahal tak mahal, kalau tak agree jangan buat. Ini bila dah buat, dah agree, lepas tu tiba-tiba komplain belakang-belakang. Macam tak best macam tu kan. Kalau nak murah, nak cut cost, beli bridge ni harga dalam 700 lebih, 800 lebih. Kalau freight roll 1,300 kan. Lepas tu pasang sendiri. Kan senang. Siapa salah buat owner gitar ni? Beliau ni apa nama ni, dia ada cakap dengan saya kan, macam nak simpan macam sayang pula kan. Macam kita dah beli apa semua, tak apalah, saya repair je lah gitar ni. So lepas beliau setuju dengan kos kan, dan bayar upah pasang saya, and so alhamdulillah kan, semua okey, selesai. Tak ada apa-apa yang ni. Macam yang kes lepas tu lain. Balik pada cerita pasal teknikal gitar lah kan. So masa kita nak buat bridge ni, kita nak pasang, dia punya tapak dia memang tak sama lah. Dia punya pivot start, dia punya anchor dia tu kan, drop in anchor dalam ni memang tak sama tu. Saya tutup balik dan saya buka lubang baru. Dan kita kena make sure lah dia punya dimension dia ni sama. Maknanya kalau kita tengok dekat string spacing between line ni dengan dot, inlay dot ni, dia sama, dia center kan. Dia center. Lepas tu dia punya pick up dengan bridge ni sama, tali dia kan. Dia punya tali dia sama. So dia mesti spacing, dia tak boleh terlalu ke tebing sangat sebab nanti dia tergicit. So kita kena balancekan dia kan. So dia punya panduan dia adalah kita tengok dekat dot inlay ni. Tapi kita kena ukur dulu inlay ni center ke tak center, kita kena ukur dulu. Kalau center, barulah kita boleh jadikan inlay ni sebagai benchmark untuk kita determine string spacing tu. Lagi satu, tak kira lah gitar apa yang kita pakai sekalipun, gitar murah ke, gitar mahal ke, gitar US ke, gitar Jepun ke, gitar China ke, Indonesia ke, kita punya amp kena bagus bang. Kita punya amp kena bagus supaya sound yang keluar tu bagus kan. Kita ada sound yang bagus, amp yang bagus kan, kita dapat sound. So itulah dia episod untuk kali ni. Jadi pasal yang saya cakap tadi tu, jangan repair gitar fake dan sebagainya kan. Sebenarnya di samping saya menceritakan awareness tentang gitar fake ni,
So saya yakin ramai sahabat-sahabat kita mendapatkan banyak manfaat, banyak ibrah. Jadi daripada situ kita boleh gain new knowledge, knowledge yang baru, ilmu yang baru. Jadi kita jadikan pengalaman pahit seseorang itu sebagai iktibar buat kita. Kita ambil dekat situ je bang. So tentang soal rezeki ke apa ni semua tu, kita serah je pada Allah Ta'ala kan. So macam saya, orang hantar gitar yang perui-perui ni, jadi saya ceritakan pada sahabat-sahabat semua macam mana nak repair, apa kesan dia kalau kita beli gitar yang macam ni. So macam mana kita nak handle masalah ni, apa tips yang kita perlu buat dan sebagainya. So itu yang saya cerita secara berulang kali, repetition dalam channel saya ni kan. Dengan harapan sahabat-sahabat semua dapat ibrah, dapat manfaat macam-macam lah. Sebab saya menggunakan platform ini sebagai page yang informatif untuk sahabat-sahabat semua kan. So tak mungkinlah saya nak cerita secara detail sebab dia memakan masa yang banyak. Jadi saya ceritakan secara point, secara berperingkat, do and don'ts, apa yang perlu kita buat dan apa yang jangan kita buat. So daripada situ sahabat-sahabat semua dapat gain knowledge, walaupun sikit, mungkin ada yang dapat banyak kan. Jadi sama-sama. Jadi dari situ kita dapat tingkatkan kita punya disiplin of work, kita dapat tingkatkan kita punya kata apa, pengetahuan pasal gitar kan. So alhamdulillah lah saya dapat banyak feedback yang positif daripada penonton-penonton. Ada yang datang ke kedai saya singgah, okay, terima kasih banyak-banyak so saya ni macam saya pun masih belajar lagi, banyak lagi benda yang perlu saya tuntut. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton channel saya ni. Saya pun tak mengharapkan viewer yang banyak. Saya cuma ada bahan saya share, ada bahan saya share. Saya tak ada nak macam beria-ia sangat kan. So just kita buat benda tu secara sederhana. Okay, last tuning stability. Alright. Okay. E okay. A. Okay. D. Okay. G. Okay. B. Okay. E. Okay. Alright. Okay lah. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.